Selamat sejahtera kepada semua. Saya Janani anak perempuan Valiant. Hari ini saya akan membantahkan tentang cryptocurrency daripada perspektif Islam. Seorang saintis komputer dan ahli matematik Amerika bernama David Chow mencipta algoritma AS yang kemudiannya menjadi asas penelitian laman web modernan pemindaan mata wang elektronik. Kemudian, mengembangkan ciptaannya sehingga tahun 1990-an dan melahirkan mata wang digital yang dipanggil DigiCash. Tetapi inovasi ini gagal berkembang. Kemudian pada tahun 1990-an, muncul sistem pembayaran berdasarkan web yang masih digunakan hingga kini, PayPal. Ini memberikan penegak kekuatan untuk menerima pembayaran kad kredit secara talian dan memperkenalkan idea untuk membedakan mata wang fiat secara langsung antara pengguna akhir semuanya di dalam talian. Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah naskah yang bertajuk Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Selepas itu, Bitcoin berkembang menjadi cryptocurrency nombor satu yang terdapat di pasaran. Bitcoin akhirnya menghasilkan ratusan cryptocurrency yang dikenal secara kolektif sebagai altcoin. Cryptocurrency ialah mata wang digital yang menggunakan kriptografi untuk menjamin transaksinya dan untuk mengawal penciptaan unit baharu. Mata wang kripto adalah decentralisasi, bermakna ia tidak terdapat kepada kawalan kerajaan atau institusi kewangan. Ia adalah sistem peer-to-peer yang membolehkan pengguna menerima atau menghantar pembayaran ke mana-mana sahaja. Kripto tidak mempunyai kuasa pusat yang mengawal dan memantau semua urusan mengenai duit, kredit kad, sekurititas dan sebagainya. Seterusnya, unit mata wang kripto dicetak melalui proses yang dipanggil mining untuk menjana mata wang kripto baharu dan mengesahkan keturunan urus niaga mata wang kripto pada rantaian blockchain. Seterusnya, crypto trading adalah kegiatan transaksi dengan menggunakan aset kripto seperti menukar aset dengan aset kripto lain, menjual atau membeli aset kripto dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seterusnya, blockchain, satu bentuk penyimpanan rekod digital yang memaparkan ledger transaksi yang kekal dan tidak boleh diubah atau dimanipulasi. Cryptocurrency dari perspektif global hingga perspektif Malaysia. Sehingga 2023, kadar pemilikan kripto global pada purata 4.2% dengan lebih 420 juta pengguna kripto di seluruh dunia. Bitcoin mencapai kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 60% pada 2021 dan pasaran mata wang kripto diramalkan berkembang dengan kadar pertumbuhan tahunan kompound sebanyak 56.4% dari 2019 hingga 2025. Mata wang kripto adalah tender yang sah di Japan, Australia, Switzerland dan European Union. Manakala negara seperti Malaysia, US, South Korea, Australia, Thailand, Canada, China, India, United Kingdom, Malta, Estonia, Gibraltar, Luxembourg dan Latin America, mata wang kripto bukan tender yang sah. Vietnam menduduki tempat teratas dalam indeks penerimaan kripto Global Chain Analysis 2021. Kerajaan Venezuela melancarkan mata wang kriptonya sendiri pada tahun 2018 dipanggil Petro yang didakwa disokong oleh tong minyak mentah. Tether mengambil bahagian pasaran tertinggi bagi mata wang kripto yang paling banyak didagangkan di Thailand yang menyumbang 17.3% daripada keseluruhan pasaran. Filipina adalah salah satu lagi negara Asia Tenggara yang telah menyaksikan lonjakan permintaan untuk kripto 35 hingga 40% daripada trafik pada Axie Infinity berasal dari Filipina. Dalam kes Ukraine, pencerobohan Rusia pada 2022 memaksa ramai penduduk dan penggubal dasar untuk menerima pembayaran mata wang kripto. Tidak lama selepas perang meletus kaki tangan, Ukraine mencipta dompet kripto rasmi untuk menerima sumbangan. Pada awal tahun 2022, Ukraine telah menerima 100 juta dalam bentuk derma kripto. Sekurang-kurangnya 8 juta orang Turki dalam kripto kerana ia mewakili kebebasan daripada inflasi, mata wang negara dan kekangan kehidupan korporat. Ramai rakyat Argentina beralih kepada mata wang kripto sebagai satu cara untuk melarikan diri daripada peso.
penggunaan aset mata wang kripto sebagai alat pembayaran adalah aram di Indonesia, tetapi urus niaga untuk pelaburan dibenarkan dalam pasaran komoditi. Bank Digital Brazil Nubank mengumumkan pengeluaran mata wang kripto yang dipanggil Nucoin berharap untuk mendemokrasikan lagi teknologi baharu. Singapura telah meningkatkan akses kepada pelanggan perdagangan kripto untuk pelaburan yang dibenarkan dan banyak bursa telah menerima pelepasan awal untuk menawarkan perkhidmatan yang berkaitan dengan token pembayaran digital di negara kota itu. Untuk negara Malaysia, Malaysia menduduki tempat ke-29 di seluruh dunia dan ke-8 di Asia Tengah dan Selatan serta Oceania untuk nilai mata wang kripto yang diterima dari Julai 2021 hingga 2022. Pada 2021, nilai dagangan pasaran aset digital dan mata wang kripto di Malaysia meningkat kepada 21 bilion berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security. Walaupun bukan tender yang sah di Malaysia, mata wang kripto tidak menyalahi undang-undang yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security melalui Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan. Kebaikan dan keburukan kriptokurensi. Pertamanya adalah identiti dirahsiakan. Mata wang kripto adalah berdasarkan teknologi blockchain dan tidak bergantung kepada satu institusi kewangan. Urus niaga mata wang kripto dapat dijalankan tanpa menandakan identiti. Ini bermakna data adalah telus dan boleh dilihat oleh orang ramai pada bila-bila masa. Seterusnya, mata wang kripto tidak dikeluarkan oleh bank pusat atau disokong oleh mana-mana kerajaan. Ini bermakna tiada tanpa campur tangan kerajaan atau pengaruh daripada dasar monetary. Melabur dalam kripto sememangnya mempunyai risiko yang tinggi, tetapi ia mampu menjana pulangan yang tinggi. Seterusnya adalah keburukan. Walaupun harga mata wang kripto boleh melonjak tinggi, ia juga boleh jatuh ke nilai terendah dengan cepat. Oleh kerana pasaran kripto ini masih baharu, tiada siapa boleh menjangkakan perkara yang akan berlaku. Oleh itu, pelabur perlu berani kerana keputusan yang dibuat mungkin berdasarkan trial dan error. Scammer sering menggunakan platform sosial media untuk mengajak orang ramai melabur dan menipu menggunakan elak-elak tertentu. Akhirnya, pasaran mata wang kripto tidak dikawal dan tiada peraturan atau polisi yang ditetapkan untuk melindungi anda. Seterusnya adalah cryptocurrency dalam perspektif Islam. Berdasarkan laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, ciri utama mata wangnya adalah untuk memelihara keseluruhan sistem dunia. Pengerusi Lembaga Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia menyimpulkan bahawa cryptocurrency adalah patuh syariah. Namun, masa depan mata wang kripto tersebut masih lagi tidak jelas. Ini juga berpandangan pelaburan dalam Bitcoin adalah harus dan keuntungannya yang diperolehi harus digunakan zakat. Namun, akan adanya risiko dalam setiap pelaburan. Guru kewangan Islam percaya bahawa mata wang kripto adalah patuh syariah pada dasarnya. Menurut dasar syariah, mereka melihat kripto sebagai mata wang sebenar atau sebagai aset digital. Mereka juga mengesyorkan agar peniaga kripto Muslim menyemak setiap pembelian atau projek kripto secara individu untuk memutuskan sama ada ia halal atau haram. Di samping itu, mata wang kripto tidak menjana faedah atau riba yang haram. Jadi, ia boleh menjadi kurang kontroversi daripada meminjamkan wang yang pada kadar faedah yang tinggi untuk membuat keuntungan. Selain daripada itu, membeli kripto untuk tujuan pelaburan sangat mirip dan perjudian yang diharamkan dalam Islam. Menurut Islam, wang harus berdasarkan aset fizikal. Ia boleh digunakan untuk membayar apa sahaja yang anda perlukan. Setengah orang Islam terbuka kepada idea mata wang kripto diterima dalam Islam jika ia dikawal dengan lebih baik oleh kerajaan dan badan kewangan. Indonesia, negara majoriti Muslim terbesar di dunia, telah mengharamkan
perdagangan mata wang kripto kerana ia tidak mempunyai bentuk fizikal, nilai yang jelas atau jumlah tepat yang diketahui. Mesir dan Turki nampaknya mengambil sikap haram, manakala Malaysia dan Bahrain menganggap Bitcoin sebagai halal berdasarkan tafsiran ilmiah mereka di atas. Selain daripada itu, membeli dan menjual mata wang adalah tidak bertepatan dengan agama Islam. Pada masa sekarang, atas fakta bahawa transaksinya terbuka kepada spekulasi, boleh digunakan dengan mudah dalam kegiatan yang menyalahi undang-undang seperti pengubahan wang haram serta tidak di bawah pengawasan dan pengawalan negara. Selain daripada itu, pengharaman juga atas faktor berhati-hati kerana Bitcoin mempunyai perkara-perkara kesamaan yang bertentangan dengan transaksi syariah. Bagi sesetengah pihak, pengharaman Bitcoin adalah atas faktor Sad al-Zariyah, iaitu sebagai penghalang kepada sesuatu transaksi yang haram. Seterusnya, sarjana Islam seperti Shah Haitam di United Kingdom turut mengharamkan transaksi Bitcoin dan mengisytiharkan semua cryptocurrency tidak memenuhi kehendak syariah. Alasan beliau kerana mata wang tersebut tidak mempunyai jaminan oleh mana-mana pihak, tidak kuasa undang-undang serta modal digunakan untuk pengubahan wang haram dan tujuan jenayah. Fatwa-fatwa rasmi 3 negara menunjukkan pengharaman Bitcoin juga bertitik tidak daripada kemudahannya yang boleh digunakan bagi aktiviti haram seperti pengubahan wang haram termasuk bayaran tebusan urus niaga dadah oleh penjenayah dan pembiayaan penganas. Seterusnya, dari aspek syariah, perkara ini adalah jahanam yang dilarang kerana setiap transaksi memerlukan dua pihak yang berkontrak. Namun, dalam transaksi Bitcoin, satu pihak sama ada penjual atau pembeli tidak diketahui kerana melibatkan sistem teknologi digital. Dari aspek etika pengurusan transaksi, Bitcoin memenuhi kehendak syariah kerana lebih telus terbuka berbanding sistem fiat di perbankan. Ini kerana setiap rekod disahkan, disimpan di dalam sistem blockchain yang kemudian digunakan untuk menghasilkan wang baru. Oleh itu, Bitcoin tidak memerlukan pemantauan kerana jaminan keselamatan melalui teknologi blockchain yang mustahil secara matematik cryptocurrency untuk dimanipulasi. Seterusnya, blockchain boleh dianggap sebagai rahmat kepada syariah kerana ketelusan dan perdedahan awamnya meningkatkan tangkapan amanah dalam urus niaga, pertukaran dan pemindahan. Malah, transaksi Bitcoin jelas lebih selamat berbanding wang fiat seperti terbukti dalam sejarah. Ini pernah memusnahkan nilai mata wang negara. Seterusnya adalah isu semasa cryptocurrency. Secara berseluruhan, nilai pasaran yang kebanyakannya spekulatif kehilangan lebih daripada 2 trilion berjuta-juta pengguna dan perniagaan mengalami kerugian kewangan yang mungkin berbahaya terutamanya bagi industri dan teknologi muda. Pada masa yang sama, keyakinan orang ramai terhadap janji kripto kewangan yang bertujuan untuk menangani banyak salah laku yang menyumbang kepada krisis kewangan pada 2008 semakin berkurangan. Menjelang tahun 2023, pakar industri kripto menjangkakan lebih banyak kesukaran di hadapan pelabur kerana kenaikan kadar faedah terus mempengaruhi harga aset berisiko. Seterusnya, mata wang kripto seperti Bitcoin terutamanya dalam Polygon mengalami kejatuhan mendadak menjadikan 2022 tahun paling teruk untuk mata wang kripto. Pertukaran mata wang kripto penting dengan FTX juga ditutup tahun ini akibat daripada isu kecairan. Selain itu, Standard Chartered telah memberi amaran kepada pelabur dengan musim sejuk kripto akan berlanjutan sehingga 2023.
membawa kepada lebih banyak isu kecairan dan kebanyakannya serta kemerosotan lagi keyakinan pelabur. Selain daripada faktor di atas, pasaran equity boleh membeli impak yang besar kepada kripto dari segi harga pada tahun 2023. Pada tahun 2022, pasaran kripto telah sangat dikaitkan dengan equity yang lebih berisiko, secara khususnya termasuk saham teknologi. Dengan ini, seluruh dunia akhirnya mengakui bahawa peraturan adalah penting berikutan satu demi satu kejatuhan. Pada tahun 2022, disebabkan oleh etika perniagaan yang lemah dalam kripto, mari kita lihat cadangan dan penambahbaikannya. Bank pusat termasuk BNM dan Majlis Penasihat Syariahnya perlu membuat transaksi cryptocurrency. Seterusnya, Majlis Fatwa Kebangsaan perlu membuat keputusan segera tentang hukum cryptocurrency termasuk Bitcoin. Selain daripada itu, Mufti dan pakar kewangan Islam perlu terus membuat kajian terhadap transaksi cryptocurrency dan Bitcoin. Pengguna perlu melakukan transaksi Bitcoin dengan tujuan penyimpanan nilai dan pembayaran barang tertentu sahaja, dan juga pengguna perlu memilih cryptocurrency yang telah disenaraikan melalui laman web berautoriti. Akhirnya, orang awam, terutama mereka yang terlibat dengan cryptocurrency, perlu mempunyai ilmu yang mantap tentang transaksi. Kesimpulannya, dari perspektif hukum Islam, cryptocurrency mungkin mempunyai unsur gara dan masyir kerana penggunaannya seperti spekulasi dan bentuk fizikalnya tidak dapat dilihat. Urus niaga Bitcoin adalah serupa dengan forex. Jadi, dagangan penuh dengan perasaan spekulasi disebabkan kewujudan tidak ada aset sokongan dan harga tidak boleh dikawal dan tidak siapa yang secara rasmi menjamin kewujudannya, maka besar kemungkinan banyak spekulasi adalah haram. Bitcoin yang sah dibenarkan sebagai medium pertukaran bagi mereka yang sanggup menggunakannya dan mengakuinya. Cryptocurrency sebagai pelabuhan yang sah adalah haram kerana ia adalah hanya alat spekulasi, bukan untuk pelaburan, hanya alat permainan untung rugi, bukan pelbagai perniagaan yang menjana pendapatan. Hanya itu daripada saya. Terima kasih.